Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi dalam pertemuan kita, iaitu Ramadan Podcast. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk kepada episod yang seterusnya, iaitu episod yang ke-28. Maksud hari ini kita dah 27 Ramadan. Dan hari ini insya-Allah kita akan bincangkan satu topik yang sangat penting kerana kerana dia ada disebut dalam hadis Nabi SAW, di mana kalau kita melakukan perkara ini, maka amalan puasa kita tidak diterima, menjadi sia-sia. Dan kita lihat nak diberitahu tentang Lailatul Qadar tu bila sebenarnya, Nabi nak bagi tahu bila, tapi Nabi tengok ada satu perkara berlaku, iaitu orang bertengkar. Jadi tak jadi dihilangkan daripada Nabi, minda Nabi apa bila sebenarnya Lailatul Qadar tu. Dan kita dapat lihat bahawa rupanya apa yang kita nak bincang ni tentang marah sebenarnya. Kalau kita tak menahan marah, marah ni boleh menatijahkan sesuatu yang buruk. Ada masa marah tu baik, tu marah kerana agama, marah kerana kebaikan dan sebagainya. Marah untuk menahan, mempertahankan sesuatu yang benar. Tapi marah itu perlu dikendalikan. Jangan sampai dia menjadi dia itu mengendali kita. Sebab Allah SWT, Nabi SAW ada sebut dalam hadis. Hadis ni daripada Abu Hurairah, an Abi Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal as-siyamu junnah. Kita ada baca hadis ni sebelum ni. Puasa adalah perisai. Iza kana ahadukum sha'iman, apabila seorang daripada kamu berpuasa, fala yarfus wala yajhal, maka janganlah dia melakukan perkara keji dan jangan dia lakukan perbuatan orang jahil. Fa in imru'un qatalahu aw syatamah, sekiranya seorang yang mengajak bertengkar atau hina dia, falyaqul, maka hendaklah dia kata, inni sha'im, inni sha'im, sesungguhnya aku berpuasa, sesungguhnya aku berpuasa. Riwayat Abu Daud, kitab As-Saum, bab al-ghibah li as-syami. Kata Al-Anat rahimahullah ta'ala, sanadnya sahih. Jadi kalau kita lihat hadis ni, Allah nak bagi tahu, seperti mana kita kata sebelum ni, Nabi nak bagi tahu kita, puasa diibaratkan seperti perisai yang dapat selamat orang yang puasa dari melakukan sebarang maksiat dan dosa besar. Sebab maksiat itu akan menjerumuskan pelakunya ke neraka. Dan puasa adalah ibadah zahir dan batin. Zahir dengan pelihara makan, minum dan perkara yang batalkan puasa. Manakala batin pula dengan menjaga hati, percakapan, perbuatan dan apa juga perkara yang mendatangkan dosa dan merosakkan hati. Jadi apabila kita diajak bertengkar atau dihina, hendaklah dia memperlihatkan dirinya dan si pelakukan tadi dengan mengatakan aku berpuasa, agar masing-masing mendapat peringatan bersama untuk menjaga adab dan tuntunan amalan puasa itu sendiri. Baik. Kalau tidak, dia telah melakukan suatu perbuatan yang Nabi sifatkan sebagai perkara yang keji dan melakukan perbuatan orang jahil. Jadi seorang yang dia itu tidak mengendalikan marahnya itu dengan baik, maka dia itu digelar Nabi sebagai orang yang telah melakukan perkara yang sia-sia, telah melakukan perbuatan orang jahil. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak mengawal kemarahan ni? Sebab dalam keadaan biasa sekalipun, kita tahu kalau kita dapat mengawal kemarahan dalam bulan Ramadan, mudah-mudahan suatu perkara yang sifat panas baran ini dapat dihilangkan. Biar kalau marah pun marah dengan benar. Bukan sengaja melempiaskan sehingga cakap perkara yang tidak sepatutnya sebagai orang Islam. Itu yang kita nak tahu sebenarnya.
Apakah tipsnya supaya kita keluar daripada madrasah Ramadan ni, jadi orang yang berjaya untuk mengawal kemarahan. Sebab mengawal kemarahan ni dapat menatijahkan sesuatu yang baik. Kita lihat marah ni, dia kadang-kadang kan dia ada masa perlu, tapi ada masa dia bahkan kalau tak ketahuan, saya kata kebanyakannya menyebabkan rosaklah kita. Sebab nanti dia menunjukkan wajah kita yang buruk lah, kita kata. Jadi tak cantik, jadi bodoh gitu. Jadi macam mana? Senang, sebab Nabi pun dah pesan kat saat ada orang yang Nabi pesan, Nabi kata la taghdab, jangan marah. Sebab ada orang yang dia memang marah dengan sehingga dia melepaskan cerai kepada isteri dia, sehingga dia pukul orang, dia pukul sehingga mencederakan. Ada perkara-perkara yang dia menjerit depan orang, akhirnya menyebabkan menatijahkan ketidakbaikan pada diri dia dan orang lain. Jadi apa kita kena buat? Pertama, baca ta'awuz. Dia kena apa? Ta'awuz. Apa maksud ta'awuz? Minta perlindungan kepada Allah daripada godaan syaitan. Kenapa kita kena minta kepada Allah? Sebab ada dalil-dalil yang bagi tahu jelas bahawa marah ini datangnya daripada syaitan. Maka kita amalkan firman Allah SWT. Allah yang jadikan kita, Allah tahu apa yang perlu kita buat. So kita ikut cakap Allah. Apa kata Allah? Wa imma yanzaghannaka minasyaitan nasrun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Jika syaitan tu datang goda kamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha mengetahui. Surah Al-A'raf ayat 200. Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu berkata, kuntu jalisan ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabban fa ahaduhuma ihmarra wajhuhu wa intafakhat awdajuhu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inni la'a'lamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajid. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, minta maaf, a'udzu billahi minasyaiton, zahaba anhu ma yajid. Pada satu hari aku duduk bersama-sama Nabi SAW. Sedangkan ketika dua orang lelaki sedang saling mengeluarkan kata-kata kotor daripada satu dan lainnya, kata-kata keji. Salah seorang daripadanya telah merah mukanya dan tegang pula urat lehernya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tahu satu perkataan, sekiranya dibaca tentu hilang rasa marahnya. Jika sekiranya dia mahu membaca a'udzubillahi minasyaitan, nescaya hilang kemarahan yang dialaminya. Hadis riwayat Bukhari. Juga ada hadis daripada Abu Hurairah, idza ghadiba rajulu faqala a'udzubillah sakana ghadbu. Jika seorang dalam keadaan marah lantas dia ucapkan a'udzubillah, aku meminta perlindungan kepada Allah, maka hilanglah marah dia, merundumlah rasa marah dia. Hadis riwayat As-Sahmi dalam Tarikh dan silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Jadi kita dapat lihat bahawa bila Allah sendiri ajar dan Nabi SAW juga mengajar kita supaya apabila kita digoda oleh perasaan apa sahaja daripada syaitan, apa sahaja, termasuklah rasa marah ni yang tak bertempat dah, maka kita baca a'udzubillah minasyaitan. Sebab syaitan sedang mengambil kesempatan untuk mengkontrol kita atas kelemahan yang kita ada, rasa emosi kita tu dia lebih-lebihkan sehingga kita buat satu perkara yang kita menyesal. Marah kat seorang, terparang dia. Marah kat seorang, tubuh mati dia. Sebab tu dari Musa AS, bila dia terpukul orang, dia dan dia takdirkan Allah SWT mati orang tu, dia kata ini amalan daripada syaitan. Ini sebab godaan syaitan. Sebab dia tahu berasa marah yang berlebihan itu sebenarnya bukanlah perasaan fitrah datang daripada manusia. Fitrah manusia ia adalah rasa marah, tapi apabila dia berlebih, maka kita telah diganggu oleh satu
entiti lain lah kita kata. Ada yang campur tangan. Syaitan itu sendiri telah membisik kepada kita supaya teruskan kemarahan kita. Jadi kita minta lindung kepada yang lebih kuat, iaitu Allah SWT, sebab kita ni tak mampu nak laku apa-apa tanpa pertolongan Allah. Jadi bulan Ramadan ni selain daripada kita cakap seperti mana Nabi ajar, cakap kat orang tu aku berpuasa, supaya ingatkan diri dia dan ingat kepada dia supaya kita jangan teruskan pergodaan, dan juga kita minta perlindungan daripada Allah. Kita katalah a'udzubillahi minasyaitan. Seperti mana yang Nabi ajar. A'udzubillahi minasyaitan, atau kita tambah saja a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Seperti mana kita diajar juga. Baik. Jadi apa lagi cara yang boleh kita lakukan bila kita marah? Bila marah, apa kita buat? Mulut kita bergerak. Pantas. Itu. Jadi dan disusuli dengan perbuatan. Dan apa kita boleh buat? Sebenarnya antara tipsnya kita diam. Diam. Kita minta lindung kepada Allah SWT, kemudian kita diam. Sebab kalau kita cakap masa tu memang kita akan cakap benda-benda yang kita akan menyesal kemudian hari. Sebab bila kita marah, pasti kita akan keluar kata-kata yang Allah SWT tak reda. Ada yang marah sampai keluar kata-kata kufur. Ada yang marah sehingga keluar kalimat mencaci maki. Ada yang marah keluar kalimat laknat. Ada yang marah keluar kalimat cerai. Hingga menyebabkan rumah tangga hancur. Kalau seseorang memaksanya dirinya untuk diam ketika marah, perkara-perkara yang rosak tadi dia takkan laku. So the best thing to do is, paling bagus adalah setelah kita minta perlindungan Allah, kita diam. Itu. So, ada hadis riwayat oleh Imam Ahmad, wa iza ghadiba ahadukum falyaskut. Jelas Nabi kata, hadis riwayat Ahmad, Syekh Syuaib Al-Arnaud dia kata hadis ini hasan li ghairihi. Jadi wa iza ghadab, jika kalian tu marah, jika ada di antara kalian sedang marah, falyaskut, maka diam. Wa idza ghadaba ahadukum, ada di antara kamu yang marah, maka falyaskut, hendaklah dia diamlah. Baik, itu sebenarnya tips yang sangat baik sebab kita tahu kalau kita ni boleh mulut tak nak berhenti. Sebab kita ego, kita rasa macam kalau aku tak cakap, jatuhlah maruah gitu. Tapi punya dah diajar pun sebenarnya. Saya sendiri, kita manusia yang penuh kelemahan emosi. Sehingga kan kita rasa kalau tak jawab, jatuhlah maruah kita. Sedangkan apa yang Nabi ajar, diam. Tak guna pun. Kita meneruskan, saat menambahkan dosa, dan akhirnya tak dapat apa-apa, rugi. Diam sajalah, diam. Walaupun nampak buruk di mata manusia, macam gagal, tapi sebenarnya Allah tahu, Allah SWT mengetahui. Mudah-mudahan dengan diam kita itu mendapatlah ganjaran pahala, dapatlah syurga Allah SWT. Itulah sebenarnya kita boleh cuba untuk amalkan. Walaupun susah. Siapa kata syurga ni boleh dibeli dengan harga yang murah kan? Jadi dia kena buatlah juga semampu kita. Jika benar kita mengaku kita ni beriman kepada Allah SWT. Dan apa lagi seterusnya, bila kita dah, antara yang kita boleh ikhtiarkan bila kita marah ialah kita ubah posisi kita. Apa tu? Daripada hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi SAW ada bersabda, Iza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji. Bila salah satu di antara kalian marah saat berdiri, maka duduk. Jika marah telah hilang. Namun jika tidak lenyap, maka berbaringlah. Hadis riwayat Abu Daud. Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahawa hadis ini sahih. Jadi bila Nabi ajar kita ubah posisi, kalau kita tengah marah ketika berdiri, duduk, bertenang sekejap, duduk. Tak boleh juga duduk berbaring. Baring, relax, tenang, tidur. Itu yang Nabi ajar kita. Maknanya kalau tak berlaku juga, pergi dari situ lah. Pergi dari situ. Keluar. Tinggalkan sekejap tempat. Maknanya ubah posisi. Jangan duduk lagi di situ. Sebab kita tahu kalau duduk di situ memang tak jadi apa. Memang akan bergaduh atau akan mendajijahkan lebih teruk sehingga berlaku kes pembunuhan. Jadi keluar. Bergeraklah daripada tempat. Ubah posisi anda. Kalau kita dapat baring tenang. Kalau rumah
rumah kita sendiri ke tempat yang memungkinkan perkara tersebut, kalau tidak beredarlah daripada situ. Jangan dilayan. Kalau tidak dia akan menatijahkan perkara yang tidak baik. Dan seterusnya kita boleh buat, kita ambil wuduk dari As-Satiyah Sa'di radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitan khuliqa min nar wa inna ma tutfa'un nar bil ma' fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Sungguhnya marah itu daripada syaitan, dan syaitan diciptakan daripada api dia padam dengan air. Bila salah seorang daripada kalian marah, hendaklah dia berwuduk. Hadis riwayat Abu Daud dan dia kata sanad hadis ini hasan. Jadi perkara seterusnya kita boleh lakukan ialah kita kena ingat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan janji beliau. Tadi sebelum tu kita ulas sikit yang tadi, saya lupa nak ulas sedikit. Jadi bila kita marah, kita buat ambil wuduk, dan tentu saja bila kita ambil wuduk, kita solat. Kita lanjutkan pula dengan solat. Tak pun setakat ambil wuduk pun kita sebenarnya Nabi anjurkan, mudah-mudahan dia mengurangkan rasa marah kita atau menghilangkan rasa marah. Kalau tak hilang, kita solatlah terus. Minta kekuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, kita ingat wasiat Nabi SAW dan janji beliau. Sebelum kita menempiaskan kemarahan kita sehabis-habisnya, kita lihat dulu hadis yang berupa pesan Rasulullah SAW kepada seorang yang minta nasihat dari beliau, yang saya katakan tadi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala lam taghdab faraddat miraran qala la taghdab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki kata kepada Nabi SAW, berilah aku wasiat. Beliau jawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulang perkataan dia, tanya lagi. Mengulang-ulang permintaan dia, tanya dekat Nabi, suruh Nabi bagi wasiat. Nabi SAW sentiasa jawab, janganlah kamu marah. Hadis riwayat Bukhari. Kita dapat lihat, orang minta dia wasiat, Nabi cakap benda yang sama, sebab seolah-olah Nabi nak beritahu, perkara ini kalau kita dapat kawal, maka dia menatijahkan perkara yang sangat-sangat baik. Banyak benda kita boleh buat dengan kita ni orang yang kalau cool dan relax. Kita tak kawan marah orang. Lihat Nabi Musa AS, bila suruh pergi jumpa Musa, Allah pesan kat dia cakap perkara yang baik. Dia diprovok dalam Quran cakap dia provok macam-macam. Firaun ungkit, dia pernah bunuh orang Firaun semua, macam-macam yang dia buat kepada ni, tapi Musa kekal tenang. Walaupun sebelum ni kita tahu pernah berlaku, dia pukul orang tu mati orang. Tetapi bila telah dia belajar daripada kesilapan dia, dan dia dapat kenabian, Allah SWT guide dia, Allah SWT beri petunjuk kepada dia, Allah pesan kat dia, dan dia betul-betul bertenang, dan dia menatijahkan kemenangan buat Nabi Musa AS. Baik. Sebab tu Nabi bin Mu'az radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunaffizhu da'ahu Allahu azza wa jal ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huri masya. Siapa yang dia tahan marah dia padahal dia boleh melempiaskan dia, Allah akan panggil dia di hadapan para makhluk pada hari kiamat untuk bagi dia pilihan bidadari yang dia inginkan. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Hafiz Mutahhir kata hadis ini hasan. Dan daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, dia kata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang dapat masukkan dalam syurga. Rasulullah SAW lantas berkata, la ta'dhab walakal jannah. Jangan kau marah, maka bagimu syurga. Hadis riwayat Tabrani dan Qadir. Lihat as-sahih at-tahib wa at-tahib. Hadis ini dikatakan sahih li ghairihi. Jadi kita dapat lihat bahawa kata silap dalam Quran ada kata sebenarnya orang yang dia memaafkan orang, Allah akan bagi dia syurga. Wallahu a'lam, saya tak berapa ingat ayat tu. Tetapi kita pasti memang Allah Subhanahu Wa Taala dipesan kepada kita melalui Nabi SAW supaya kita ini sentiasalah mengawal kemarahan kawan kita. Bukan kita tak boleh marah kerana Allah, tapi bukan marah kerana diri sendiri. Bila marah kerana Allah itu berbeza. Bila marah kepada diri sendiri itu menatijahkan perkara yang
yang lain sehingga melibatkan kerosakan. Dan ini yang kita nak belajar dalam Ramadan ini, kita kena belajar. Sebab kalau Ramadan pun kita tak mampu nak kawal kemarahan kita, apa lagi di luar sana. Sebab apa, bulan Ramadan ni kita diajar oleh Allah SWT, dididik supaya kawal diri kita. Kita sedang beribadah, kita nak memperoleh takwa. Takwa ni kita ikut sekadar perintah Allah dan jauhi segala larangan dia. Jadi antara ciri orang bertakwa ialah dia boleh mengawal kemarahan dia. Dan mudah-mudahan Allah SWT izinkan kita doa ke Allah SWT dalam masa-masa yang tinggal ni, dan mudah kita terus, walaupun dah habis Ramadan pun, kita tetaplah kita kekal beribadah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita memperoleh takwa, dan takwa itu berkekalan, dia tak hilang sampailah ke Ramadan seterusnya, sampailah kita kembali berjumpa dengan Allah SWT. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam perkongsian kita pada kali ini. Ramadan podcast yang kita bincangkan hari ini berkenaan dengan tips menahan marah, episod yang ke-28. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi esok pada waktu yang sama, pukul 8 pagi insyaAllah. Teruskan beribadah, doa banyak-banyak, istighfar banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah SWT rahmati dan lindungi kita, dan memberi taufik dan hidayah kepada kita, dan memberikan kita takwa. Seperti mana yang dijanjikan oleh Allah SWT sendiri. Puasalah, Allah suruh kita puasa sampai kita boleh supaya kita dapat memperolehi takwa. InsyaAllah itu saja. Kita jumpa lagi. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.